Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 3 ingin membentangkan hasil kajian kami yang bertajuk Ajaran Ibu Yati atau Agama Melayu melalui perbincangan menurut perspektif akidah Ahli Sunnah. Tajuk tu okey, seterusnya saya akan memperkenalkan rakan seperjuangan saya. Okey, yang pertama Nurul Izzah, Nid Hanani Nasrin, Siti Nur Izzati, Nur Hidayah, Nur Aina Azifah dan seterusnya Syarifah Syahira, Ami Syamira, Syarifah Nurul Balkis, Nur Syuhada Alia dan Nurul Sarihani. Okey, selesailah sesi pengenalan kami. Jadi saya meneruskan sesi pengenalan tajuk yang dibentangkan oleh saudari Nurul Sarihani binti Suhaimi. Dipersilakan. Okey. Okey, seterusnya saya akan membentangkan pengenalan. Okey, ajaran agama melalui dibawa oleh Abdul Hamid Yop Zainuddin. Beliau merupakan seorang pensyarah Universiti Awam dan telah menyebarkan ajaran tersebut kepada Wan Nohayati binti Wan Alias atau digelar sebagai Ibu Yati. Dan Ibu Yati merupakan seorang bekas pelajar kepada pensyarah tersebut. Antara ajaran agama Melayu yang diajar ialah cara mengucap syahadah. Ucapan syahadah mereka iaitu La ilaha illa amma illamma. Sekarang Ibu Yati telah disiasat untuk atas ajaran tersebut. Seterusnya, ini adalah tulisan-tulisan Facebook Ibu Yati di mana Ibu Yati menggunakan Facebook sebagai medium utama beliau untuk menyebarkan agama Melayu, menyebarkan dakwah ataupun agenda-agenda agama Melayu. Seterusnya, kajian lepas, Gerakan Ahmadiyah ataupun Gerakan Qadiani di Malaysia, satu suratan sejarah Azharuddin Muhammad Dali. Terdapat 3 perkembangan ajaran sesat di Malaysia, iaitu tahap pertama segi pengasasnya, kedua merujuk kepada sebab dan alasan-alasan yang menyebabkan ajaran tersebut bertapak di Malaysia, dan ketiga cara gerakan ajaran sesat itu dilakukan di Malaysia. Seterusnya ialah isu Wahabiyah, mengenangani secara realiti oleh Muhammad Aizam Mas'ud, cawangan akidah bahagian penyelidikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Beliau berpendapat bahawa isu Wahabiyah yang masih menimbulkan tanda tanya dalam kalangan masyarakat Malaysia. Seterusnya, Al-Akram dan Ajaran Aurat Muhammadiyah, satu penilaian dari Farawaidah Muhammad Yusof. Kajian ini mengkaji tentang mengapa Al-Akram ini telah diharamkan pada tahun 2004. Antara sebabnya adalah mempersoalkan tentang Imam Mahdi, mempersoalkan sistem berpoligami serta kerahan tenaga pengikut Al-Akram demi merealisasikan perjuangan Asy'ari dan orang kanannya. Seterusnya adalah penyalahgunaan ayat Al-Quran dan penyelewangan Pusat Pengubatan Islam di Malaysia. Penyalahgunaan ayat Al-Quran sebagai medium untuk melariskan produk, juga penyalahgunaan ayat Al-Quran dalam kepentingan peribadi dalam kalangan pengamal perubatan Islam di Malaysia. Dan juga gerakan Milad Abraham atau Milad Ibrahim, suatu ancaman terhadap umat Islam, di mana ajaran perlawanan yang dibawa oleh Indonesia dari sudut akidah Islamiah. Agama yang sebenar-benarnya tertumpu kepada agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, tidak punya kesinambungan kepada risalah Islamiah junjungan besar Nabi Muhammad. Seterusnya adalah hadis. Ajaran yang menyalahi ajaran akidah Islam merupakan kategori kufur yang keji dan membabitkan hukuman serta implikasi yang amat berat. Dalilnya sebagaimana yang dinyatakan Al-Quran, iaitu mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-siakan amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Daripada surah Al-Baqarah ayat ke-217. Seterusnya ajaran Ibu Yati yang bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu dalam ajaran Ibu Yati terdapat cara mengucap
syahadah iaitu ilaha illa rama. Bermaksud Tuhan menciptakan matahari, bulan dan bintang, tetapi jika diterjemahkan secara literal, maksudnya lah Tuhan matahari dan Tuhan bulan bintang. Secara jelasnya di sini, syahadah ini tidak langsung berlandaskan agama Islam. Jadi dalam sudut akidah Ahlussunnah wal Jamaah pula, lafaz kalimah syahadah yang betul adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang maksud saya bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah yang dengan sebenar-benarnya melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Seterusnya, ajaran Ibu Yati yang seterusnya adalah cara semayang menurut agama Melayu, iaitu dengan niat ilaha illa rama tadi sebanyak 7 kali. Tangan dirapatkan, diangkatkan ke dahi sebagai macam menyembah, macam orang dulu menyembah berhala tu, dan kiblat semayang mereka dengan menghadap matahari dan bukanlah Kaabah. Jadi ini bertentang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana Rasulullah SAW telah ajar kita cara solat yang betul, seperti dalam dalil Imam Bukhari yang mengatakan, solatlah kamu sebagaimana yang kamu melihat aku solat. Ya, Imam Bukhari 631. Seterusnya, objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian bagi jurnal kami, iaitu untuk mengkaji ajaran Ibu Yati atau agama Melayu menurut perspektif akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua adalah untuk menjelaskan kesan ajaran Ibu Yati kepada individu, masyarakat serta negara, dan untuk mengenal pasti langkah pencegahan ajaran Ibu Yati ataupun ajaran agama sesat ni. Seterusnya, punca-punca berlakunya ajaran sesat. Yang pertama, kelemahan dalam peruntukan dan penguatkuasaan undang-undang. Ini adalah kerana seperti yang kita tahu, Ibu Yati ni dia menyebarkan dakwah ataupun agenda agama Melayu ni melalui Facebook secara terang-terangan dan mempunyai video-video yang beliau post di mata-mata tempat. Jadi di manakah pihak berkuasa dan undang-undang Malaysia ketika hal ini berlaku? Dan apabila hal ini diviralkan, baru pihak berkuasa ingin mengambil tindakan, dan tindakan yang diambil itu pun amatlah lambat. Jadi haruslah undang-undang dan penguatkuasaan di negara kita ni dipercepatkan. Seterusnya adalah kelemahan sistem pendidikan Islam. Ibu Yati ataupun Wan Nur Hayati Wan Alias ini, beliau telah kehilangan ibu bapa beliau ketika beliau masih belajar di Universiti Teknologi Malaysia, di mana beliau berjumpa dengan Abdul Hamid, iaitu founder agama Melayu ni. Justru selepas kematian ibu bapa tu, Ibu Yati lebih berminat untuk belajar agama Islam di Universiti Teknologi Malaysia. Di situlah beliau mula mendalami agama Islam. Jadi bagaimanakah seseorang yang sedang mendalami agama Islam mampu terjebak dengan ajaran sesat itu sendiri? Justru itu terdapatlah kelemahan sistem pendidikan Islam terbukti di situ. Seterusnya adalah kelemahan menangani unsur negatif media massa. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, Ibu Yati menyebarkan dakwah dan agenda beliau melalui media massa, YouTube, Facebook dan sebagainya. Justru jelas terdapat kesan-kesan negatif media massa ini yang akan menyebarkan ajaran sesat secara meluas. Dan bukan sahaja ke golongan-golongan dewasa, malah golongan remaja dan boleh jadi golongan anak muda juga. Seterusnya, ciri-ciri ajaran sesat, ajaran agama Melayu ni. Antara dakwaan yang paling mendasar dan bercanggah dengan akidah Islam ialah ajaran Ibu Yati lebih banyak menekankan mengenai perbezaan antara Islam Arab dan Islam Al-Quran. Pada pendapat beliau, isu silam iaitu agama Melayu ni ialah agama yang benar, dan agama Islam kita ni adalah agama Arab yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Beliau berpendapat bahawa Melayu tu sendiri lagi lama daripada Nabi Adam. Itu adalah pendapat Ibu Yati. Itulah agenda agama beliau. Seterusnya mengatakan bahawa syahadah yang diucapkan umat Islam selama ini adalah salah, dan syahadah beliau iaitu yang menyembah Tuhan bulan, Tuhan matahari itu adalah benar. Dan menggunakan lafaz syahadah yang pelik iaitu ilaha illara ilama, dan disambung dengan pangkuan aku Melayu sebanyak 7 kali, diketuk pula gong di depan laut. Itulah ajaran agama Melayu. Dan Allah yang disembah umat Islam itu sebenarnya patung berhala. Kerana agama Melayu ni mereka lebih kepada agama Buddha sebenarnya, tapi mereka katakan agama Melayu ni lah agama asal, dan Buddha, Cina semua berasal daripada agama Melayu ni. Terusnya,
Al-Quran ini adalah tidak asli kerana pada pendapat Ahmad Yop Zainuddin tu dan Ibu Yati, mereka pendapat bahawa Al-Quran ini asalnya daripada Arab dan bahasa Arab. Jadi ia adalah tidak asli dan mendakwa Rasulullah itu menyembah batu hitam Hajarul Aswad. Juga mendakwa cara sebenar solat Melayu Islam bukan seperti yang diamalkan sekarang. Dan pada pendapat beliau, bermulanya tamadun manusia di alam ini adalah dari Gunung Jerai, di mana kat situ terjumpa artifak ataupun tulang-tulang orang dahulu, rasanya artifak yang pada pendapat mereka lebih lama dari kewujudan Nabi Adam. Dan juga mendakwa Nabi Ibrahim dan Nabi Sulaiman berasal dari tanah Melayu. Terusnya saya akan serahkan kepada rakan saya. Okey, terima kasih kepada saudari Balkis. Saya akan teruskan dengan kesan-kesan ajaran sesat. Kesan-kesan ajaran sesat terbahagi kepada 4, iaitu individu, keluarga, masyarakat dan juga negara. Okey, saya akan teruskan dengan kesan yang pertama, iaitu individu. Okey, yang pertama, masa akan dibazirkan dengan perkara yang tidak berfaedah. Yang kedua, gaya hidup menjadi tidak stabil. Yang ketiga, agama seseorang yang terlibat dengan ajaran sesat menjadi rosak dan akidahnya menjadi merundum. Dan yang terakhir, fikiran individu itu akan menjadi tertutup. Okey, seterusnya. Kesan ajaran sesat kepada keluarga. Yang pertama, lupa akan tanggungjawab terhadap keluarga. Yang kedua, timbul rasa curiga antara ahli keluarga. Yang keempat, mencetuskan pergaduhan antara ahli keluarga. Dan yang terakhir adalah disisihkan oleh keluarga oleh kerana sikap individu tersebut. Okey, seterusnya. Okey, kesan kepada negara pula. Yang pertama iaitu terancamnya perpaduan negara. Yang kedua, negara menjadi mundur kerana sikap negatif daripada segelintir golongan ini. Yang ketiga, keselamatan negara akan terancam. Dan yang terakhir, politik dan ekonomi negara menjadi merundum. Okey, next. Okey, seterusnya kepada kesan kepada masyarakat. Yang pertama, perpaduan dalam masyarakat menjadi terpukat. Yang kedua, berlakunya keretakan dan runtuhnya institusi masyarakat. Yang ketiga, berlakunya keganasan ara masyarakat. Dan yang terakhir, dipandang serong oleh golongan masyarakat terhadap individu yang memperlakukan perkara tersebut, iaitu ajaran sesat. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah langkah-langkah untuk pencegahan kepada isu ajaran sesat. Yang pertama, menyiapkan diri dengan keilmuan Islam, ajaran yang benar. Langkah ataupun cara yang kedua, dengan menyebarkan ajaran Islam yang betul. Yang ketiga, dengan kerjasama dalam penguatkuasaan undang-undang antara penguatkuasa undang-undang dan juga golongan masyarakat. Yang kelima, untuk membantu menyampaikan dakwah. Yang keempat, minta maaf ya. Yang ketiga, dengan kerjasama dalam penguatkuasaan undang-undang. Yang keempat, pertubuhan program pemulihan akhlak dan akidah. Dan yang terakhir, untuk membantu menyampaikan dakwah. Okey, saya akan teruskan dengan presenter yang seterusnya. Terima kasih. Okey, saya akan teruskan. Bagi hukuman bagi pesalah. Okey, ada terdapat banyak hukuman tapi saya akan sebutkan hanya 4 saja. Okey, yang pertama adalah pemujaan salah 27 Seksyen 3 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997 menyebut mana-mana orang yang memuja alam semula jadi atau melakukan apa-apa perbuatan yang menunjukkan pemujaan atau rasa hormat kepada mana-mana orang, binatang, tempat atau benda dengan apa-apa yang menyalahi hukum syarak adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh disabitkan kesalahan denda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Okay, next. Yang kedua adalah doktrin palsu 28 Seksyen 4 menjelaskan mana-mana orang yang mengajar atau menjelaskan apa-apa doktrin atau melaksanakan apa-apa upacara atau perbuatan yang berhubungan dengan agama Islam adalah melakukan satu kesalahan jika doktrin itu berlawanan dengan hukum syarak atau mana-mana fatwa
Okey, ia boleh disabitkan denda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau disebat tidak melebihi 6 sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu. Okey, yang ketiga pula, pendapat yang bertentangan dengan fatwa 34 Seksyen 12. Okey, fatwa 4 tu dia salah, dia fatwa 34. Okey, menegaskan mana-mana orang yang memberikan atau mengembangkan atau menyebarkan apa-apa pendapat tentang ajaran Islam, hukum syarak atau apa-apa isu yang bertentangan dengan mana-mana fatwa adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Okey, yang terakhir, mengembangkan doktrin agama dan sebagainya 29. Seksyen 5 menegaskan mana-mana orang yang mengembangkan doktrin atau kepercayaan agama selain daripada doktrin atau kepercayaan agama Islam di kalangan orang yang beragama Islam adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Okey. Kesimpulan pula. Okey, secara kesimpulannya, objektif kajian kami dapat dicapai di mana objektif utama kami ialah mengkaji ajaran Ibu Yati atau agama Melayu yang dikenali sebagai satu ajaran yang sesat menurut perspektif akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan objektif kedua kami pula adalah menjelaskan kesan ajaran Ibu Yati kepada individu, masyarakat serta negara yang mana ia sangat membawa kepada perkara yang negatif yang seharusnya umat Islam Malaysia hindari. Dan objektif terakhir pula ialah mengenal pasti langkah pencegahan ajaran Ibu Yati juga dapat dibincangkan sebagai usaha dalam menangani ajaran sesat di Malaysia. Okey, berdasarkan perbincangan yang telah dibuat juga, ajaran sesat ini adalah suatu permasalahan yang amat berat di sisi Islam. Ini kerana gejala tersebut melibatkan persoalan akidah yang akan menentukan kedudukan seseorang manusia sama ada dia tetap beriman ataupun telah terkeluar daripada Islam. Okey, jelas di sini bahawa ajaran agama Melayu Abdul Hamid Yop Zainuddin dan disebarkan juga oleh Wan Nur Hayati Wan Alias atau dikenali sebagai Ibu Yati yang merupakan bekas pelajarnya sememangnya satu ajaran yang sesat lagi terpesong jauh dari ajaran agama Islam yang sebenarnya dan hanya pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sahaja satu-satunya akidah dan pegangan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW untuk selamat daripada api neraka. Okey, kita telah mendengar pembincangan tadi yang telah menyebutkan banyak dakwaan dalam agama Melayu yang disebarkan Ibu Yati ini yang mempraktikkan amalan yang sangat terpesong jauh dari agama Islam. Okey, next slide. Okey, dan ajarannya semestinya memberikan kesan yang negatif kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara dan tiada satu yang membawa kepada perkara yang positif. Ini kerana kehadiran ajaran sesat ini mampu mewujudkan perbalahan sesama keluarga, masyarakat yang akhirnya membawa kepada kehidupan yang berpuak-puak sehingga memecah belahkan keluarga, bangsa dan agama sendiri. Okey, jelas dari sini kesannya sangat dahsyat yang membawa kemurkaan Allah. Okey, agama Islam yang sebenar tidak membawa kepada kehancuran masyarakat sebegitu. Malah ia mampu menyatu padukan umat dalam kehidupan seharian kita sebagai khalifah Allah. Okey, di samping itu juga langkah-langkah pencegahan yang telah dibincangkan bagi menangani diri individu, masyarakat dan negara dari terjebak daripada ajaran sesat ini juga sangat membantu untuk mengelakkan ajaran tersebut dari berleluasa dalam kalangan umat Islam di Malaysia. Okey, langkah-langkah ini memerlukan kerjasama daripada semua pihak maupun individu, masyarakat dan juga pihak yang bertanggungjawab dalam menangani ajaran sesat yang menular dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Okey, sehubungan dengan langkah pencegahan tersebut, terdapat beberapa hukuman bagi bersalah yang berkaitan ajaran sesat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Malaysia sebagai amaran kepada rakyat negara ini. Di mana jika kita mendapati seseorang itu melakukan kesalahan tersebut, kita boleh membuat aduan kepada pihak berkenaan untuk mendakwa kesalahan yang telah dikenal pasti berdasarkan undang-undang tersebut. Okey, akhir sekali diingatkan kembali, hanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah sahaja ialah pegangan rasmi institusi dan masyarakat Islam di negara ini yang perlu dipegang dan dipertahankan. Segala ajaran dan fahaman baharu yang mengelirukan perlulah dirujuk kepada Majlis Fatwa Kebangsaan, pejabat mufti negeri, alim ulama yang bertauliah dan pihak lain yang bertanggungjawab. Oleh itu, pelbagai pihak daripada perseorangan hinggalah pihak berwajib agama sewajibnya mengambil perhatian secara serius tentang ajaran Ibu Yati yang telah dikenal pasti sebagai ajaran sesat bagi mengatasi dan membanteras ajarannya yang mungkin sedang menular dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia. Sekian, terima kasih dari kami kumpulan 3. Jika terdapat persoalan yang bermain di minda, sila ajukan pertanyaan berikut di ruangan kotak yang terdapat di auto ini. Terima kasih.